Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan sambung pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 5 yang bertajuk Dua Hari Raya yang Mulia sambungan yang kedua. Baiklah murid-murid, anda boleh rujuk buku teks pada halaman 128 hingga 130. Baiklah, mari kita lihat paparan berikutnya. Baiklah, pada paparan ini kita akan lihat objektif pembelajaran. InsyaAllah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama, mengetahui kaifiat atau kaedah solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Kedua, murid-murid dapat mengenal pasti amalan sunat ketika Aidilfitri dan Aidil Adha. Dan ketiga, murid-murid dapat memahami kepentingan dan hikmah menunaikan solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan pembelajaran kita. Baiklah murid-murid, sekarang ni kita akan lihat bagaimanakah kaifiat atau cara solat sunat Aidilfitri dan Aidil Adha pada rakaat yang pertama. Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, niat dan takbiratul ihram. Saya ulang semula, niat dan takbiratul ihram. Kita akan lihat lafaz niat solat sunat Aidilfitri dan lafaz niat solat sunat Aidil Adha. Kita akan mulakan dengan lafaz niat solat sunat Aidilfitri. Usalli sunnata Aidilfitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulang semula, usalli sunnata Aidilfitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Baiklah murid-murid, mari kita lihat lafaz niat solat sunat Aidil Adha. Usalli sunnata Aidil Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulang semula, usalli sunnata Aidil Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Inilah dia niat bagi lafaz solat sunat Aidilfitri dan niat bagi lafaz solat sunat Aidil Adha. Kedua, membaca doa iftitah. Saya ulang semula, membaca doa iftitah. Bagaimanakah cara bacaan doa iftitah? Bagi murid-murid yang tidak tahu cara membaca doa iftitah, anda boleh rujuk kad di atas. Ketiga, melafazkan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Saya ulang semula, melafazkan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Bagaimanakah cara bacaan tasbih itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kelima, membaca surah lazim sebaiknya surah Al-A'la. Keenam, menyempurnakan rakaat pertama hingga selesai. Inilah dia kaifiat atau cara solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha bagi rakaat yang pertama. Baiklah, berikutnya kita akan lihat kaifiat ataupun cara solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha bagi rakaat yang kedua. Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, melafazkan takbir sebanyak 5 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Saya ulang semula, melafazkan takbir sebanyak 5 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Bagaimana cara bacaan tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulang semula, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, membaca surah Al-Fatihah. Ketiga, membaca surah lazim sebaiknya surah Al-Ghashiyah. Dan keempat, menyempurnakan rakaat kedua hingga selesai. Inilah dia kaifiat atau cara solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha bagi rakaat yang kedua. Baiklah murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat apakah amalan sunat yang boleh dilakukan sebelum solat sunat hari raya. Saya ulang semula, apakah amalan sunat yang boleh dilakukan sebelum solat sunat hari raya? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, mandi sunat hari raya. Kedua, memakai baju cantik dan wangi-wangian. Ketiga, makan sedikit sebelum solat sunat. Keempat, pergi dan balik dari masjid menggunakan jalan yang lain. Kelima, bermaaf-maafan.
Dan terakhir keenam, perbanyakkan sedekah. Inilah dia amalan sunat yang boleh dilakukan sebelum solat sunat hari raya. Baiklah, berikutnya kita akan lihat apakah amalan sunat yang boleh dilakukan selepas solat sunat hari raya. Saya ulang semula, apakah amalan sunat yang boleh dilakukan selepas solat sunat hari raya? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, bertakbir selama 3 hari tasyrik untuk hari raya Aidiladha. Seterusnya, disunatkan makan selepas solat sunat Aidiladha. Seterusnya, melakukan ibadah kurban. Berikutnya, saling ziarah menziarahi. Dan terakhir, puasa sunat 6 hari sepanjang Syawal. Inilah dia amalan sunat yang boleh dilakukan selepas solat sunat hari raya. Baiklah, pada paparan ini kita akan lihat apakah kepentingan menunaikan solat sunat hari raya. Saya ulang semula, apakah kepentingan yang kita dapat sekiranya kita menunaikan solat sunat hari raya? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, meningkatkan syiar Islam. Kedua, mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, melahirkan masyarakat bersatu padu. Dan keempat, memantapkan perjuangan Islam. Inilah dia kepentingan sekiranya kita menunaikan solat sunat hari raya. Baiklah, seterusnya kita akan lihat apakah hikmah menunaikan solat sunat hari raya. Saya ulang semula, apakah hikmah yang kita dapat sekiranya kita menunaikan solat sunat hari raya? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, dapat menzahirkan kesyukuran dan keimanan. Seterusnya, mengukuhkan perasaan kasih dan sayang. Berikutnya, mengeratkan silaturahim. Dan terakhir, dapat mencontohi kisah Nabi dan Rasul terdahulu. Inilah dia hikmah sekiranya kita menunaikan solat sunat hari raya. Alhamdulillah, itu dia tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga anda dapat beramal dengan ilmu yang telah dipelajari. Baiklah murid-murid, seperti biasa, sekiranya anda tidak memahami video ini, anda diminta untuk mengulanginya semula supaya anda lebih jelas dan faham. Dan sekiranya anda masih tidak faham juga, anda diminta untuk merujuk guru pendidikan Islam di sekolah masing-masing. InsyaAllah guru-guru akan memberi panduan kepada anda. Baiklah, itu saja daripada saya. Jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abu As Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.